Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan malam ini dapat lagi kita dipertemukan di dalam majlis ilmu, di dalam ruang ibadah rumah Allah yang mulia ini. Sambungan kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman. Saya nak mulakan dari muka surat 20. Kita undur sedikit ke belakang kerana kita dah tinggal lama ni 6 bulan. Tak ingat lagi ke tidak yang pangkal-pangkal. Sebab bila kita nak move on ke depan, dia kena bawa yang belakang, jangan tinggal. Kena bawa sekali. Maju nonong macam tu, yang belakang tak ikut, tak jadi ya. Ya, urus sikit, muka 10. Baik. Jadi kita akan ulang kaji sedikit berkenaan dengan pembahagian sifat 20 kepada 4 bahagian. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Muka 20 tu yang tengah-tengah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata muallif rahimahullah, maka maknanya sifat nafsiyah iaitu tiap-tiap sifat yang sabit bagi zat selama-lama mawjud zat, padahal tiada dikeranakan dengan satu kerana. Artinya tiada melazim ia bagi satu sifat yang lain. Baik, kita urai baris demi baris, ayat demi ayat. Kata tuan kita, maknanya makna nafsiyah. Sifat nafsiyah, kalau kita terjemahkan makna nafsiyah ni, ialah yang dibangsakan kepada diri. Sifatun mansubatun ila nafs. Nafsiyah daripada perkataan nafsun. Apa makna nafsun? Diri. Jadi sifat nafsiyah ni satu saja. Apa dia? Wujud. Satu. Sifat wujud tu dinamakan dengan sifat nafsiyah, sifat diri, sebab tidak dikatakan wujud melainkan kepada zat. Adanya nama sifat wujud tu kerana adanya zat. Kalau zat itu tidak ada, maka nama wujud pun tidak akan ada. Sebab itu disebut dengan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ni dia tuju kepada satu saja, iaitulah diri zat itu sendiri, tidak lain.
Sifat nafsiyah iaitu tiap-tiap sifat. Sebenarnya satu saja kan sifatnya, tapi dalam ni ibarat kitab ni tiap-tiap macam banyak, seolah-olah lebih daripada satu kan, tiap-tiap sifat, sedangkan satu saja. Okay. Jadi sifat nafsiyah iaitu sifat yang dikeranakan, bukan, iaitu sifat yang sabit bagi zat. Sabitun bahasa Arab ni, kalau kita terjemahkan makna tetap, sabit. Tapi yang dihuraikan oleh ulama-ulama kita ialah dengan makna sungguh, iaitu sifat yang sungguh bagi zat. Kalau kita terjemah macam tu, ataupun kita gunakan ibarat begitu, faham tak? Sifat nafsiyah iaitu sifat yang sabit, yang sungguh bagi zat. Cuba jujur ni, faham ke tidak? Kalau baca apa ni begitu, faham ke belum ni? Kita apa ni? Iaitu sifat yang sungguh bagi zat. Ini bahasa ulama kita dalam menguraikan istilah-istilah dalam ilmu sifat 20. Sebab nak bezakan sifat yang sabitah, sifatun sabitatun, dengan sifatun mawjudatun. Jadi sifat yang bangsa ada sifat yang bangsa sungguh, dan ada sifat yang bangsa ma'dumatun, yang bangsa tidak ada, bangsa tiada. Kalau dalam senarai itu kita ingat lagi, dalam setiap perkara, setiap benda, sama ada benda tu ada, dia bagi mawjud, ataupun benda tu dia tidak ada di luar zihn, dia ada di dalam zihn. Mawjud fi zihn, dia ada dalam otak, tetapi di luar otak tak ada. Itulah sifatun sabitatun ni, sifat yang bangsa sungguh, ataupun disebut dengan istilah amrun iktibariyun, perkara yang dianggap ada, ataupun yang diperkirakan ada. Dan yang ketiga ialah perkara yang tak ada, benda yang tak ada, ma'dumun. Tapi di sisi Maturidiyah, dia ada tambah satu lagi, hal. Hal hanya ada pada Maturidiyah. Asy'ariyah dia tak ada hal. Maturidiyah dia tambah satu lagi, hal. Hal ni yang menengahi antara ada dan tiada. Nak kata tak ada, ada. Nak kata ada, tak ada. Jadi dah pening kan? Ada ke tak ada? Dia tak naik tak sampai ada, turun tak sampai tak ada. Dia tengah-tengah antara ada dan tiada. Itu hal. Apa sahaja benda, perkara, dia mesti termasuk salah satu daripada empat ni. Kalau dia ada, benda tu ada sungguh lah, kan? Macam mana nak kata ada? Boleh dilihat. Sahun an yura wa yusma'u.
Perkara itu ataupun benda itu boleh dilihat dengan mata dan boleh didengar dengan telinga, ataupun istilah yang lebih syumul, lebih menyeluruh, benda itu boleh dicapai oleh panca indera. Itu benda yang mawjud, dia masuk kategori mawjud. Kita bagi contohlah senang. Sifat-sifat yang dikategorikan sebagai sifat-sifat yang mawjudah, yang bangsa ada, iaitu sifat-sifat ma'ani. Sifat ma'ani seperti kita sebut ni, warna putih, warna hijau, sifat ma'ani. Dan ada yang bangsa amrun iktibari, bangsa sungguh, reti saja, benda itu tak ada. Di luar zihn, di luar akal, di luar otak tak ada, hanya reti dalam otak saja kan. Ingat ke tidak ni? Ini kita refresh ni, itu yang kita ulang betul nanti. Kita nak terus baca yang depan, yang belakang dah kata pun hilang, tak jadi. Ha? Baru 5 bulan 6 bulan. Belum 5 tahun, 50 tahun. Okey, ni kata ni sifat ma'ani, warna putih, sifat ma'ani. Sebab ni warna putih kita nampak boleh tunjuk putih. Itu ma'ani, sifat yang bangsa ada. Tapi kalau ni, 4 segi ni, 4 segi ni sifat, sifat yang sabit, yang bangsa sungguh. Ataupun kita bawa kepada sifat nafsiyah lah, sifat yang bangsa ada. Ada ya, apa ni, tak boleh kita tunjuk sifat ada. Ni whiteboard ni ada kan? Ada ke tak ada? Mesti ada lah. Tapi ada tu di mana? Ni ada. Di mana? Kalau putih kita dapat kan, warna putih kan, itu sifat ma'ani ada. Tapi ada tu sebenarnya tak ada. Faham dalam akal je, dalam otak je. Ingat ke tak ingat balik? Kalau kata ni whiteboard kan, ada tu mana? Sifat ada ni, sifat tu warna putih ni sifat, itu sifat ma'ani. Nampak warna putih ya. Tapi 4 segi, contoh 4 segi pun sifat yang bangsa tak ada juga. Cuma kita reti saja kan. 4 segi, kita bayang 4 segi kan? Tapi nak tunjuk mana? Ni 4 segi, ni kan 4 segi. 4 segi tu mana? Tak ada. Dan ada sifat yang bangsa tak ada, ma'dum. Seperti sifat salbiyah, itu sifat yang tak ada. Salbiyah ni nanti dia ibarat lafaz untuk menafikan kekurangan pada zat itu saja. Dan ibarat tu dinamakan qidam, untuk menafikan ada permulaan bagi zat Allah dan bagi sifat-sifat Allah. Okey, baik. Satu lagi tadi hal yang menengahi antara ada dan tiada. Itu sifat ma'nawiyah. Dan juga ni sifat wujud nafsiyah ni jadi dua aliran lah, kefahaman cara Asy'ariyah. Dia kata sifat yang bangsa sungguh, sifat yang sabit. Ini aliran Asy'ariyah. Tapi nanti dia akan huraikan mengikut aliran Maturidiyah juga. Apabila tuan kitab disebut dalam ni sambungan ayat tadi, selama ni belum lagi, selama-lama maujud zat, kita situ dulu, iaitu tiap-tiap
sifat yang sabit bagi zat. Sifat nafsiyah tu sifat yang sabit, yang sungguh pada zat. Ulang balik, sifat nafsiyah ni ialah sifat yang sungguh pada zat. Bila sebut sifat yang sungguh, sifatnya ada ke tak ada? Sifat yang bangsa sungguh ni ada ke tak ada? Lepas tu boleh jawab dah. Tadi kita dah tanya tadi kan? Dah buka-buka tadi aku tak nampak je, tak terang je. Sifat yang bangsa sungguh ni ada ke tak ada? Tak ada. Sifat yang bangsa sungguh, sifat yang bangsa tak ada. Cuma erti saja. Kan? Jadinya kita faham di akal kita saja. Jadi sifat nafsiyah iaitu sifat yang sabit bagi zat, sifat yang sungguh pada zat. Selama-lama maujud zat. Maujud adalah, kalau kita terjemahkan, maujudun makna ada. Selama-lama zat tu ada, maka sifat nafsiyah ni pun adalah bersama zat. Sifat wujud ni adalah bersama-sama dengan zat. Jadi selagi zat tu ada, maka sifat wujud ni pun ada. Sampailah satu hari nanti, kalau zat ini hancur ataupun musnah ataupun hilang ataupun binasa, maka wujud itu pun binasa sekali. Hilanglah sifat wujud, ya, kerana bersama hilangnya zat itu. Kalau zat Allah tidak akan binasa lah. Kita zat lain lah, zat kita ke zat selain daripada Allah. Sebab tu selama-lama maujud zat, maka sifat wujud nafsiyah tu adalah pada zat tersebut. Dia kalau sifat-sifat ma'ani, dia boleh hilang, boleh bertukar. Jadi sebab tu disebutkan sifat nafsiyah ni sifat yang paling setia kepada zat, sifat yang tunggu diri. Sebab dia selagi ada zat, maka adalah wujud. Kalau kita contoh pisang. Okey, warna pisang ni masa muda warna apa? Warna hijau. Warna-warna ni sifat ma'ani lah, sifat ma'ani. Okey, bila dia dah masak, bertukar jadi warna apa? Kuning. Hijau mana pergi? Lari mana hijau? Hijau lari kan? Hijau dia tak setia dengan zat. Setia ke tidak? Dia tak setia. Lari dah, tinggalkan zat kan? Jadi sifat ma'ani tak sama seperti sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah sifat yang paling setia dengan zat. Selagi ada zat, dia takkan lari sampai dah zat hilang. Kalau pisang tadi dah buruk, busuk, jadi warna apa? Hitam. Mana larinya kuning tadi ya? Lari lah dia. Tapi sifat wujud takkan lari meninggalkan zat. Walaupun dia dah bertukar warna apa pun, dia takkan lari. Ataupun sifat lain, pisang ni contoh panjang.
Sifat kisah, panjang pendek. Kalau warna tadi sifat ma'ani, sifat yang bangsa ada. Kalau panjang, pendek, bulat, sifat yang bangsa sungguh, sifat yang sabit. Okey, tapi kalau macam contoh tadi pisang, okey, dia panjang, sifat dia panjang. Kalau kita gerak-gerak dia, jadi pendek-pendek kan. Jadi artinya dah tak panjang lah. Tapi sifat ada ni sifat yang tunggu diri, sifat yang paling setia kepada zat. Dia tidak akan meninggalkan zat sama sekali. Itu sifat nafsiyah. Padahal tiada dikeranakan dengan satu kerana. Ini tidak pergi hurai ikut aliran Maturidiyah. Tidak dikeranakan dengan satu kerana. Apa yang dimaksudkan dengan tidak? Sifat nafsiyah ni sifat yang tidak dikeranakan dengan satu kerana. Kita faham macam ni. Tentu di sana ada sifat yang dikeranakan dengan satu kerana. Sifat nafsiyah ni sifat yang tidak. Itu ada tambahan perkataan tidak. Tidak dikeranakan dengan satu kerana. Untuk membezakan dengan sifat yang dikeranakan dengan satu kerana, iaitu sifat apa? Sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah iaitu sifat yang dikeranakan oleh sifat ma'ani. Ada ma'ani, maka melazimkan adanya maknawiyah. Itu ini aliran Maturidiyah. Adanya maknawiyah kerana adanya ma'ani. Adanya ma'ani mewajibkan ada maknawiyah. Itu yang dimaksudkan dengan sifat yang dikeranakan oleh satu kerana. Kalau kita faham dah yang tu, kan, situ senang nak faham. Sini tidak. Dia tak macam itu. Dia tidak seperti maknawiyah. Kerana nafsiyah ni dia hanya berkait dengan zat saja, tidak berkait dengan sifat lain. Maknawiyah berkait dengan sifat ma'ani. Nafsiyah tak berkait dengan apa-apa sifat lain selain zat itu sendiri. Nampak tak ni? Boleh? Azwan, boleh? Tak boleh cakap tak boleh. Tak apa, kita ulang tak apa. Artinya tiada melazim ia bagi satu sifat yang lain. Lazim kewajiban, tidak mewajibkan bagi atau akan bagi akan, tidak mewajibkan ia akan satu sifat yang lain. Sebab sifat nafsiyah ni dia berkait dengan diri saja, tidak seperti ma'ani dan ma'nawiyah. Sifat yang mewajibkan bagi sifat lain itu ma'ani. Jadi dia nak bezakan dengan sifat ma'ani. Tidak, ulang belakang sikit. Artinya tiada melazim, bukan belakang lagi. Nah, padahal tiada dikeranakan dengan satu kerana. Ayat ni nak membezakan dengan sifat maknawiyah yang dikeranakan dengan satu kerana. Artinya tiada melazim dia bagi satu sifat yang lain, membezakan dengan sifat ma'ani yang melazimkan ia bagi sifat yang lain, iaitu sifat maknawiyah. Boleh tak? Masa ingat boleh tak? Ada soalan nak tanya? Kita nak masuk dan salbiyah. Tapi salbiyah ni lebih panjang huraian dia daripada nafsiyah. Jelas tak tadi tu? Sifat nafsiyah ni tadi
Ulang balik semula ya. Tengok mana yang sama-sama tak jelas. Maka maknanya yakni sifat nafsiyah iaitu tiap-tiap sifat yang sabit bagi zat. Itu faham kan? Sifat yang sungguh pada zat. Dia bukan sifat yang mawjud, bukan yang sifat yang bangsa ada, tapi sifat yang bangsa sungguh sahaja, bangsa reti di akal. Selama-lama mawjud zat, selagi ada zat, adalah sifat wujud. Padahal tiada dikeranakan dengan satu kerana. Tidak seperti sifat maknawiyah yang adanya sifat maknawiyah itu kerana adanya sifat ma'ani. Artinya sifat maknawiyah itu adanya sifat maknawiyah kerana satu kerana, iaitu kerana adanya sifat ma'ani. Artinya tiada melazim ia bagi satu sifat yang lain. Seperti sifat ma'ani, adanya sifat ma'ani melazimkan adanya maknawiyah. Okey, jelas? Ada soalan? Musimat ada soalan? Semua tak ada hitam. Tak ada hitam memang tak nampak lagi. Okey, ada pertanyaan? Tak ada? Kalau tak ada pertanyaan ni, ada dua kemungkinan. Faham sungguh? Satu lagi tak faham langsung. Jadi kita nilai situ je. Kalau tak nanti penat mikir. Biar slow-slow. Kita refresh mula. Kita dah tinggal lama ni kan, nak ingat balik istilah tu supaya kita dapat pemahaman yang sebenar, pemahaman yang tepat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.